الله 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 يا الله. Membuat jumlah perkara. Apa jumlah perkara tu? Ni lah. Ni yang kita baca malam ni. Kita baca minggu lepas. Ni. Bila dah buat ni, barulah kita pecah kalangan ni, barulah kita berada di sini. Ni. Jadi, you start from here. Selepas pecahkan 17 kau pecahkan. Selepas pecahkan halangan, dengan tandakan 17 perkara. Mana 17 perkara tu? Spelling start salah. Mana 17 perkara tu? Ni lah. Ni lah. Mana halangan tu? Ni. Ni. Ni halangan ni. Faham ke tidak? Faham ke tidak ni? Perjalanan nak rebut ni. Faham, insyaAllah. Lepas tu kita tak boleh rebut. Dunia ni untuk buat kebajikan ibadat. Tak buat ibadat buat baik. Apa tak rebut? Ini halangan yang ada kat kita. Dan kita tak pernah bertindak dengan melaksanakan 17 perkara untuk pastikan halangan ini out. Kita tak begini lah. 2 3 4. Ni halangan dia ni. 1. Suara Ustaz tak dengar lah. Tak dengar? Orang dengar tak? Bunyi jauh, saya ingatkan telefon saya. Dengar. Okey Ustaz, dengar. Ada orang dengar, ada orang Tak jelas. Jauh sangat. ada orang dengar, ada orang tak dengar. Keluar balik lah ni. Clear. Sini hujan lebat Ustaz. Oh, jangan lebat. Internet tu. Ni lah. Pecahkan halangan ni, baru kita dapat pergi ke sinyal oren ni lah. Baru dapat pergi yang ni. Titik hijau. Okey, saat ini. Ni. Dan halangan ini dinamakan oleh kita sebagai awak. Tengah-tengah jalan. Kalau kita nak sampai sini okey, kita pun mula nak jalan. Jalan dah. Berdetak. Ada halangan lagi pula. Ni nak menuju kepada reza Allah ni. Ada halangan lagi pula. Halangan ni tak mencederakan perjalanan ni. Tapi dia ganggu. Dia ganggu kita untuk cepat. Halangan ni nama apa? Halangan ni nama awarid. Ni. Ini juga nama halangan. Apa nama dia? Awarid. Tapi halangan apa? Halangan ketika sedang berjalan.
Jadi halangan sebelum nak berjalan. Ini halangan ketika sedang berjalan. Nama dia apa? Nama dia awarid. Allah Akbar. Ustaz, nanya sikit Ustaz boleh Ustaz? Ya. Okey, perjalanan tidak mencederakan tu Ustaz. Maksudnya zahir kita ke ataupun kita punya amal Ustaz? Aman-aman. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi kita berjalan, kita semayang, kita apa, pahala dia kita tak kacau. Tapi dia mengganggu, mempercepatkan perjalanan. Kita ni nak jalan cepat sikit. Kenapa jalan cepat sikit? Kau nak jalan cepat sikit lah. Nak sampai. Kenapa? Kenapa perlu jalan cepat sikit? Apa jawapan dia? Kenapa perlu jalan cepat sikit lah? Takut tak sempat. Waktu singkat. Takut sampai. Takut tak lepas sampai. Tahu? Kenapa takut tak sampai? Apa yang halang sampai ni? Kenapa takut tak sampai? Itulah segala perkara dunia, segala jenis makhluk. Tak sampai pada keadaan sekarang ni. Kematian. Kematian. Kenapa kematian? Umur kita dah masuk umur kematian. Kita masih lagi tergege. Lepas tu kita dah cepat. Lepas kita dah lewat. Okey. Faham? Apa dia awarid ni? Ni awarid ni. Awaid. Mula awaid. Lepas tu awarid. Apa ni? 4 ni. Kita lukis sini dulu. Ni. Sekarang ni dah jalan dah. Dah okey, dah sedar. Tengah jalan. Tengah jalan ada benda kacau pula. Ada benda halang pula. Apa dia? Sibuk rezeki, sibuk projek bilion-bilion. Faham? Tu rezeki tu. Sibuk projek bilion-bilion. Ni halangan dia. Ni. Okey. Ni halangan dia. Tengok Tengok kita akan buktikan benda ni berlaku kita. Ni. Berapa halangan? Sama je tadi. 4. 1 2 lepas tu 3 4. Tengok ni. Sekarang ni dah okey, dah mula jalan. Tapi dalam perjalanan ni, alamak, aku ada projek pula, sibuk pula. Dah belajar tergedala. Ni nak jalan menuju Allah ni, nak cari redha Allah macam mana, nak betul ibadat macam mana, nak betul akidah macam mana. Alah, sekarang ni aku jaga projek pula. Aku dapat projek pula. Sekarang ni nak kena kerja pula. Dulu tak ada kerja. Suami ni ada pula nak kena kerja pula. Ini kemalangan ni. Lepas tu datang apa? Alah, susah sekarang pula. Sekarang ni kena kerja overtime. Dulu boleh belajar. Dulu PKP kerja kat rumah. Sekarang kerja je pasal kena masuk office pula. Dah tak boleh belajar kat masjid pula. Tengok ni. Keseluruhan dalam kehidupan. Bala dalam kehidupan. Sekarang tak boleh pula. Gaji dah tak ada. Internet tak ada kat rumah. Tak mampu. Itu kesusahan dalam kehidupan. Lepas tu ada pula halangan pula. Bala kehidupan. Suami sakit. Nampak? Nampak tak? Nampak tak benda ni yang kita dengar banyak berlaku lah. Datang qada Allah, kita pula sakit. Berapa ramai orang dah tak belajar online, tak pergi masjid. Kenapa? Sakit.
Datang ketentuan Allah, menghalang melakukan taat. Sakit pula. Kena stroke pula. Tengok. Tapi dia tak cacatkan amalan kita. Kita belajar-belajar dulu semua tak rosak. Kita semai sunat tak rosak. Kita puasa sunat tak rosak. Tapi tahu tak, benda ni pun dia jadi halangan pada kita. Ni kat sini halangan pada kita ni. Ada kita biasa dengar orang biasa dengar kan. Kau bila nak mula mengaji, kau bila nak baca pergi masjid, kau bila nak baca Quran, bolak-balik hati dia. Nanti. Aku memang nak start balik ni. Aku nak set masa aku, bolak-balik hati dia. Kenapa? Dia berhajat pada rezeki dia kena susah dia, kehidupan dia, rutin hidup dia dah berubah. Datang kalau pula keadaan dia macam ni. Dia bakal bolak-balik hati dia. Nak mula belajar ke, nak tunggu nanti habis projek, nak tunggu belajar ke, nak tunggu nanti ada orang ganti jaga suami. Macam itulah, dia macam-macam benda yang datang dalam kepala otak dia. Menyebabkan dia terhalang untuk pergi menuju kepada Allah. Ini kita biasa dengar lah. Rupanya dalam kitab dah sebut dah. Halangan yang akan datang. Jadi mula-mula nak start pun halangan dah datang, 4 jenis halangan. Lepas tu kita dah pecahkan dengan 17 perbuatan. Tengah berjalan nak mula, ini pula ganggu. Datang pula qada Allah, suami tak suka. Datang pula qada Allah, isteri tak suka. Suami belajar. Suami di masjid. Datang pula qada Allah, isteri sakit, musibah pula. Dah tak boleh lagi masjid, tak boleh belajar agama, tak boleh belajar jemaah. Ini semua ni menghalang. Jadi, apa kaedah dia? Ini ada kaedah dia yang kita kena lihat atas slide ni pula. Ni. Jangan bimbang pada rezeki. Nak kerja, pergi kerja. Tapi jangan kerja kita buat ni menghalang kita daripada berjalan menuju Allah. Allah bagi rezeki. Kita usaha. Lepas tu yakinlah Allah akan tolong kita. Dan serahlah diri pada Allah sebulat-bulatnya. Sebab kita usaha dan kita yakin apa yang Allah tetapkan akan berlaku. Tapi usaha kena usaha. Tu ada penyerahan, ada apa. Kalau datang halangan pula balik. Kalau datang kepayahan dalam hidup, tak apalah. Banyak ni dapat lah. Janji aku boleh pergi belajar agama. Janji aku boleh pergi masjid. Janji aku boleh gini. Jadi kalau ditakdirkan kita sakit ke apa benda ke, sebab tu sebelum datang halangan ni, masa kita tak ada halangan ni, masa kita rehat ni, kita buat. Sebab nanti akan ada benda menghalang. Seperti kedatangan qada dari Allah menghalang dan kemudahan. Jadi apa nak buat? Redha dengan ketentuan Allah. Ingat akan ada redha Allah. Apa terdaya buat. Sekarang ni belum datang apa-apa. Masih sihat. Jangan lewat-lewat. Jangan leka-leka. Jangan keluar 5 suku. Masuk 55. Jangan kita lihat. Saya berusaha apa-apa. Sebab kalau kita sakit besok, kita nak tidur, kita nak bangun payah. Orang nak kerja payah. Kenapa? Dah sakit. Waktu tu nak dengar pun tak ada mood. Kenapa? Dah datang qada yang kita sakit. Waktu tu dah payah. Lepas tu Nabi kata rebut. Lepas tu sihat rebut. Okey. Jadi dia tidak jadi tidak mencederakan pahala amal lah Ustaz macam tu. Tak cedera pahala amal. Kalau dia beramal, Maksudnya sebelum tu dia dah buat amal tu dia dapat konsisten. amal tu. Lepas tu dia sakit and then dia tak buat, itu dapat juga pahala Dapat konsisten. pahala. Okay. Dapat pahala. Tapi mana tak cederakan, tak kacau pahala amal dia. Tapi dari segi kewajipan dia, yang dia tidak buat itu, dia tertinggal. Kalau dia tak belajar sembahyang yang betul. Tiba dah sakit lah. Ini yang orang lambat belajar ni. Dah sakit. Tak boleh nak belajar, tak boleh pergi masjid, tak boleh nak situ, tak boleh nak sini. Sedangkan perjalanan menuju Allah ni dia kena sembahyang yang betul. Nampak tak dia menghalang diri dia ni? Menghalang diri ni. Jadi tindakan yang dia kena buat jika dia berjalan dalam keadaan tu dan dia melihat
ada benda ni berhajat pada rezeki, pergilah cari rezeki, tapi janganlah cari rezeki itu menghalang dia daripada buat apa yang wajib. Jangan menghalang dia apa yang wajib. Memang berhajat rezeki. Itu satu ingat. Hajat rezeki ni satu halangan. Kalau kita tak lihat dari sudut yang betul. Jangan bolak-balik. Nanti cucu besar nanti aku belajar agama. Nantilah cucu besar nanti aku nak baca Quran. Jangan bolak-balik. Buat je. Minta dengan Allah, tolonglah aku ya Allah, aku ni nak jaga cucu, tolong aku ya Allah, aku ni taat pada engkau. Tolonglah aku ya Allah, sekala aku kena berjalan menuju engkau dan ada halangan-halangan ni, tolong aku ya Allah, biar jangan halangan ini menyebabkan aku tak sampai pada rahmat engkau dan engkau. Kesusahan dan bala kehidupan, kena penyakit, orang lain penyakit, keluarga penyakit, ini menghalang perjalanan kita. Jadi, sebelum halangan ni muncul, jalan cepat-cepat. Halangan ni akan datang ni. Akan datang. Okey. Bila dah berjalan macam ni pula, ada satu lagi halangan. Ni halangan ni, lagi satu ni. Ni. Ini halangan-halangan ni yang mengendalakan untuk kita rebut dunia ni buat bekalan akhirat. Ini halangan. Halangan ni nama apa? Satu lagi nama. Nama dia kawadah. Ni. Ni kawadah ni. Kawadah ni apa? Halangan yang membuatkan tercederanya amal ibadah dia, pahala dia rosak, apa dia rosak. Ini nama kawadah ni. Ini awaiq. Halangan untuk mula. Halangan untuk mula berjalan. Awarif, ini halangan tengah jalan tapi dia tak kacau pahala ibadah. Kawadah, ini halangan yang kacau pahala ibadah. Apa kawadah ni? Ada 4 juga. Jangan masa berjalan tu kita beramal lah. Maknanya berjalan ni beramal. Janganlah masa beramal itu kita ada 4 penyakit ni. 1. Ni 2. Ni 3. Mesti dah kenal mana ni? Ni 4. Kalau dalam perjalanan ni, dia ada timbul halangan kat diri dia ni, dia nak orang tahu amal dia, dia kata diri dia hebat, dia buat amalan ni sebab orang lain, dan dia membesarkan diri dia, akibatnya cederalah pahala dia, dan apa amalan yang dia buat dengan rasa 4 ini ada pada diri dia, maka tak ada pahala bagi dia. Ustaz terang balik kawadah ni apa maksud? Kawadah ni halangan orang yang berjalan menuju ya Allah dengan ibadah, tetapi dia memiliki 4 sifat. 4 sifat ni nama dia halangan yang mencederakan ibadah. Orang beramal riak tak ada pahala. Itu nama cedera ibadah. Itu nama cedera ibadah. Cedera pahala. Orang beramal dia rasa diri dia hebat, dia tak dapat pahala. Orang beramal dia nak orang tahu dia beramal. Dia ingin masyhur, tak dapat pahala. Orang yang beramal dengan sombong, dia beramal ni boleh kita berjalan menuju Allah. Nak harap rida Allah, nak harap rahmat Allah. Tapi sombong, dia juga tak dapat pahala. Jadi itu yang dikatakan mencederakan pahala dia. Okey, boleh faham ni? InsyaAllah Ustaz. Boleh faham ke besar? InsyaAllah Ustaz. Ya Allah. InsyaAllah Ustaz. Laju sikit. Apa nak buat dengan kawadah ni? Tadi awarid nak buat apa? Awarid ni nak buat ni. Buat tawakal, buat yakin teguh hati, buat redha ketua takdir, buat qanaah, madu dengan apa yang ada. Tapi yang kawadah ni, apa nak buat?
Ni buat. Jangan beramal menuju Allah ni kabur. Tak apa-apa. Rendahkan diri. Jangan riak. Ikhlaskan hati. Jangan ujub. Rendahkan diri juga. Ni rendahkan hati. Ni rendahkan diri. Mana rasa kita ni tak ada upaya. La haula wala quwwata illa billah. Diri kita tak ada upaya. Jasad kita, fizikal kita tak ada upaya nak buat taat. Tak payah nak fikir ingin masyhur. Tetapi rendahkan diri. Jadi dua-dua ni peranan ni kena rendahkan diri. Tak payah fikir orang tahu kita beramal, tak payahlah. Jadi tindakan mesti diambil. Ini semua ni adalah madmumah. Ini madmumah. Buang. Ini semua adalah empat ni yang belah sini adalah mahmudah. Ini tindakan yang perlu diambil supaya apa? Janganlah perjalanan ini mencederakan ibadah kita. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Kalau macam dia nak buat apa ni, amal tu kan, tapi dia tak buat kat rumah, dia pergi masjid lah. Boleh ke Ustaz? Kalau dia bujang lah. Boleh. Maksudnya perempuan. Boleh. Tapi kalau dia pergi seorang tak ada orang kat masjid, tak boleh. Dia kita pergi dengan kawan lah. Orang kat masjid kan fitnah pula. Jadi fitnah. Bahaya pun bahaya. Sekarang ni macam orang dalam masjid tau. Orang gila boleh kat masjid. Orang jahat boleh kat masjid. Nanti kalau datang fitnah bahaya pada diri dia, tak boleh. Ke rumah semayang. Ke bilik. Ke bilik. Apabila dia kena ada jemaah lah. 4-5 orang perempuan ke. Bawa suami ke. Suami teman ke. Apa boleh. Kalau datang boleh menimbulkan bahaya pada diri dia, itu dah menimbulkan fitnah. Atau menarik perhatian lelaki. Tak boleh. Okey. Dah dapat dah slide ni? Dah dapat dah slide? Dapat dah Ustaz, dapat. Okey. Saya nak masuk file ni dan slide. Okey, untuk elakkan aduan sisi, saya masukkan dalam puncak 1. Okey. Jadi saya attach. Apa mau file ni? Ibnu Qudamah. Okey. Siapa yang tak sempat salin, ambil dalam file ni. Okey, saya dah send lah. Dalam guru puncak 1 saya send. Dah. Ni dalam PowerPoint. Ambil, print. Okey, habis cerita. Alright. Sekarang kita kampung slide. Buat kitab. Tengok ni. Lagi sekali. Tulis tajuk. Maksiat pertama. Dunia ini adalah peluang, maka rebutlah ia. Okey. Ni. Tulis sini. 3 halangan yang menghalang. Saya urailah, kita tunjuk demi nota je. 3 halangan yang menghalang jadi apa detail dia?
Rujuk kat slide. Ni. Ni. Apa 3 halangan yang menghalang kita rebut dunia ni untuk dimanfaatkan, diambilkan supaya menjadi sesuatu yang sepatutnya kita guna untuk di akhirat. Dia halang kita apa? Ni 3 halangan ni. 1, 3. Okey, ni 3. Dan dah cerita juga kaedah-kaedah untuk membuang halangan. Okey. Tulis lagi tajuk ni. Dah salin ke belum? Dah. Baru kita baca kitab. Ketahuilah olehmu. Ketahuilah olehmu. Semoga Allah merahmatimu. Jadi Ibnu Qudamah ni, dia mulakan dengan satu doa. Apa doa dia? Dia kata ketahuilah olehmu. Ketahuilah olehmu. Semoga Allah merahmatimu. Apa yang suruh tahu ni? Dia kata apa? Nak tahu apa ni? Ketahuilah olehmu. Nak tahu apa? Dunia adalah peluang. Yes. Ni. Ni ketahui olehmu. Kau tahu, jangan tak tahu. Kau jangan buat tak tahu. Kau jangan tak tahu. Kau jangan buat tak tahu. Saja buat tahu. Sebutlah dia. Dan Ibnu Qudamah mendoakan kita yang mengaji, anak-anak murid dia yang mengaji. Ini doa daripada pengarang kitab. Ini kalau dalam kitab dia panggil apa? Ini doa musannif. Musannif ni apa? Musannif ni adalah pengarang kitab. Dia doa kita, semoga Allah rahmatimu. Semoga Allah kesian dekat engkau. Kesian dekat engkau. Jadikan kau ni orang yang berebut atas dunia ni pada amal-amal kebajikan. Kalau engkau tak berebut, kesian dekat engkau. Orang ni berebut nak bawa pahala pergi akhirat. Engkau tak berebut, engkau selamba, engkau sibuk dah dengan ambil dunia ni dan tak manfaatkan pada akhirat. Kau sibuk dah buang masa, macam-macam benda kau buang masa. Kesian dekat engkau. Moga Allah kesian dekat engkau. Bila Allah kesian, dia akan buka kepala otak kita, dia akan buka hati kita, kita rasa kita tak rebut dunia untuk bawa akhirat. Kita rebut dunia untuk jahanam kita ke akhirat. Ni yang takut ni. Jadi musannif ni pernah kata, semoga Allah kesian dekat kau. Kesian dekat kau. Biar dijadikan kau ni orang berebut untuk beramal. Apa dia nak beritahu? The first knowledge, dia nak beritahu tentang dunia ni, apa? Dunia tompek pula. Apa tompek? Cakap Tempat Zat. tempat. Well, I don't care, orang care. Jangan cakap tompek, beranak ompek, jangan cakap. Dunia tempat. Bertutup dadam. Dan tempat berniaga. Bagi mendapat keuntungan. Mereka nakkan untung. Dan tempat mendapat bekalan baginya. Daripadanya.
dan barangan yang menguntungkan untuk akhirat. Ni kata-kata yang pendek tapi dia mempunyai beribu pengajaran. Ini dia nak cakap apa ni? Apa nak cakap ni? Ni. Dia nak beritahu kita, wahai pelajar-pelajar, ini tugas kita di dunia. Apa tugas kita di dunia? Apa dia ni? Bercocok tanam. Satu. Tuai. Tuai kat mana? Tuai ni kat akhirat. Tuainya kat akhirat. Cocok tanam kat dunia. Tuai di akhirat. Dalam tempat ni. Dalam maknanya ni. Cocok tanam ni cocok apa? Tanam pokok apa? Pokok pahala. Amalan saya. Pokok pahala. Amalan, pokok amal. Pokok amal. Pokok amal. Tanam pokok ni pokok apa? Pokok amal. Lepas subuh zikir pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salawat wa ala alihi wa sahbihi. InsyaAllah salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wah, kau tengah buat apa tu? Aku tengah menanam. Kau tanam apa kat tu? Tak nampak pun kau duduk je. Aku tengah tanam pokok amal. Mana pokok? Ni aku pegang ni tasbih ni. Aku tengah tanam pokok amal ni. Bila masa pokok amal nak tumbuh? Aku tanam, mana tengah tanam ni? Memang sunat. Tanam pokok amal. Memang wajib. Tanam pokok amal. Baca Quran. Tanam pokok amal. Baik pada suami. Tanam pokok amal. Jumpa suami perlu cium tangan, sayang suami. Tanam pokok amal. Jumpa isteri buat baik, duduk, tanam pokok amal. Ajak bini jalan-jalan makan angin biar lega otak dia penat kerja rumah. Tanam pokok amal. Ajak dia pada ketaatan, marilah kita pergi buat kebaikan. Tanam pokok amal. Mari kita bikin sama-sama, tanam pokok amal. Dan pokok amal ini moga-moga dia tumbuh. Yang mana amal ni, pahala ni, kita perlukan bukan saja ke akhirat, kita perlukan dalam kubur. Tanam pokok amal, tuai, buah. Buah amal. Apa buah amal? Pahala. Buah amal tu nama apa? Pahala. Itu nama dia pahala. Tapi nak pastikan dekat dunia ni, tanam pokok ni, mesti pastikan pokok itu ditanam dengan betul. Betul maksud apa? Subur. Lagi apa? Tak rosak oleh makhluk perosak. Saya dulu tanam pokok cili kasih 60 kilo. Penat dia menjaga. Jadi, persoalan tu jadi tapi tak cantik macam orang. Investigasi. Apa? Investigasi. Investigasi. Kaedah tu. Investigasi. Apa? Orang putih kata apa? Investigasi ni apa? Tu dalam saya Ustaz. Pakai baju AB. Saya buat dengan rumah saya. Pesticide. Dia orang gitulah bunyi dia. Pastikan pokok ni tanamkan betul. Maknanya ada bajanya betul. Jangan bagi makhluk rosakkan pokok ni. Jangan bagi makhluk rosak. Kalau makhluk tu rosakkan pokok, nanti dekat akhirat tak dapat tuai sebab pokok dah rosak.
Pastikan tanaman dia pupuk. Bawah ni tak ada anai-anai makan akar. Kena spray dengan racun. Kena bagi baja A campur B. Baja A, B. Macam-macam pun. Lepas tu kena buang dia punya apa, rumput-rumput dekat plastik hitam tu. Lepas tu kena check Kokopit pula. Ustaz. Guna kokopit. 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 Lepas tu jaga jangan ulat. Ya Allah, macam-macam. Macam jaga anak 10 orang tau, ni penat. Protegation. Ni. Supaya pokok amal ni nanti berbuah. Nanti berbuah dia di akhirat. Alamak. Mana pula ni? Okay, jap. Okay. Jadi pokok ni itu yang diibaratkan amal ibadat. Pokok amal. Apa yang mendorong pokok ini boleh tumbuh? Apa yang mendorong pokok ini boleh tumbuh? Apa yang mendorong pokok ini boleh tumbuh dan Baja, Ustaz. baja gini gitu, pagar gitu. Jangan penat-penat. Racun. Penatnya. Jadi pokok amal ni, nak pastikan dia berbuah, kena apa? Satu, kenapa? Amal ini diterima. Pokok ni subur, pokok ni hidup. Amal ini diterima. Dan pastikan amal itu dinamakan dia amal soleh. Apa benda yang menjadikan faktor pokok ini berbuah, pokok amal ini berbuah? Pada amal ibadat. Istilah dia mengerti akan apa? Syarat rukun. Kaifiat amal. Dia mesti tahu kaifiat amal. Dan dia juga mestilah pada hati dia, istilah benda ni ikhlas. Tengoklah. Nampak tak benda ni dalamnya ulama cakap. Dan kalau kita baca buku ni saja dekat rumah, kita tak nampak benda semua ni. Kita hanya baca pada ibarat-ibarat membaca sastra lah. Pokok ni dia nak kena tumbuh kan betul, baru boleh tuai. Ini pokok ni dia tanam dengan betul. Bukan main tukar-tukar balik baja. Tak boleh. Ada masa dia kena bagi baja. Tak boleh bantai baja banyak-banyak pun dia mati juga. Ni. Okey. Okey. Faham. Ustaz yang kata mendapat keuntungan tu maksudnya apa? Nanti dulu. Tu bahagian perniagaan. Belum lagi. Sekarang ni bahagian cocok tanam. Sekarang ni bahagian cocok tanam. Itu ada lagi tu bahagian perniagaan. Okey. Sekarang ni dia Ustaz, Ustaz, kalau dah berjaya tanam dah subur, katakan amal dah okey, tapi berosak dia Ustaz? ni nak cerita ni. Okey, sorry. I'm coming to that. I don't care, you don't worry. I don't care. Sekarang ni nampak tak dia masukkan pokoknya. Ni dia masukkan pokoknya. Nampak cantik pokoknya. Ini ditanam di dunia ni. Pokok durian Ustaz. Ni pokok durian ni. Bukan lah. Ya ke? Apa asas yang menguatkan pokok ini ialah tanah. Jadi tanah ni ialah asas agama. Ini nama dia tauhid. Kalau tauhid salah, amalan kita tak terima. Faham? Tak terima.
Sawit dalam terima. Kalau tanah ni berlubang apa, pokok ni bukan tertumbuh. Pokok ni tak dikira. Pokok ni kau tumbuh pun dia tumbang. Kenapa? Amalan akar dia tak kuat. Tauhid ni yang membuat amalan kita terima. Okey. Bila pokok ni ditanam, maknanya kita buat amal ni syarat rukun betul, nampak baja betul, pengawasan penjagaan betul, ini betul, itu betul. Maka pokok ni subur dengan baik. Tetapi pokok ni boleh reput dalam pertumbuhan dia, boleh rosak, boleh mati kerana makhluk rosak. Ini dah elok ni pokok ni. Semayang betul syarat, rukun syarat. Apa antara makhluk perosak yang dikatakan menyebabkan pokoknya akan musnah dan tumbang dan tidak ada lagi di akhirat nanti? Contohnya apa? Asal Ustaz. Contohnya? Ria, ucu. Jom semua Ustaz. Riak. Kita tanam pokok, tapi tanam pokok, kita biarkan pokok ni riak. Bila pokok ni riak, Allah tak terima pokok ni. Maknanya kat akhirat nanti tak ada. Kita ingat dia ada. Kita ingat dia ada. Kita pun tanam, orang kata aku betul-betul tanam kat dunia, aku nak ambil kat akhirat. Kita ingat dia ada. Rupanya dia tak ada. Rupanya dia ada makhluk perosak yang makan pokok yang atas muka bumi. Amal kita ni dia makan dengan benda yang merosakkan. Nama dia riak. Contoh. Nama dia apa? Nama dia sombong. Nama dia apa? Nama dia membesarkan diri. Nama dia ujub. Kata diri kita hebat. Jadi apa jadi pada pokok ni? Musnah lah. Kalau makhluk perosak dah makan. Tengok rumah saya ni. Saya tak tahu pokok ciku ni saya tanam dah 2 tahun. Tiba dia mati. Tak tahu benda dalam tanah ni yang gigit dia ke apa. Ananai. Ananai lah, memang ananai. Saya dah gali sorry nampak ananai. Ananai ni buat dia terbantut. Banyak tanah-tanah pokok depan rumah ni semua terbantut. Pokok nangka je besar. Pokok lain adalah bantut macam orang kiyu. Tak besar. Jadi nak suburkan pokok ni perlu dibaca. Maknanya perlu dia amal, banyakkan amal. Perlu dirasakan amalan itu dengan khusyuk agar pokok ini menjadi amal yang membesar dan nanti di akhirat nanti kita boleh ambil dia punya hasil untuk tuai di akhirat. Tuai dia di akhirat. Itu dia kata tanam pokok ni. Jadi nak tahu pokok ni macam mana nak subur, macam mana amalan ini berjadi ke akhirat, pada ke akhirat, itulah kita kena belajar fiqah. Ini namanya kaifiat. Ini namanya kaifiat. Kaifiat ni belajar dekat mana cara nak semayang, cara nak puasa, cara nak pergi haji, cara nak begitu, cara nak begini. Kita belajar ilmu apa? Fiqah. Ni belajar dekat fiqah. Yang tadi asas benda kena kuat, pokok ni subur, tanah dia, ground dia mesti bagus, asas dia kena kuat, faham asas dia kena betul, tauhid. Dan supaya jangan pokok ni rosak dengan sifat-sifat tak baik, jangan bagi pokok ni ada riak, supaya jangan di Jahannam tu, ni makhluk rosak. Jadi belajar riak ini dekat satu subjek nama dia Tasawuf. dia nama tasawuf. Okey, lihat ni. Lihat di sini. 3 benda ni. Satu. Ni satu. Ni 2. Ni 3. Inilah nama dia ilmu fardu ain. Nampak tak peranan dia kat cucuk tanam? Ada orang cucuk tanam banyak. Tapi cara cucuk tanam salah. Jadi ada orang jumpa saya kat masjid.
Ustaz ajarlah balik kat surau ni. Saya risaulah kat surau ni. Surau ni orang tuju tak betul lagi. Kaki tak lipat, kaki tak mensiku gitu. Saya dah berhenti kat surau ni 2 tahun dah lepas COVID. Saya kata macam mana nak mula fungsi pun tak kuat saya. Fungsi tu malu dengan Ustaz nak call. Kenapa malu? Sebab dulu dah berhenti dah lama. Saya kata kau nak start call je lah saya. Saya masa tu pun saya main kosongkan lagi. Sebab saya dengar dulu dan dulu kata nak mula balik. Lepas maghrib, sini kedua, sini ketiga. Kata Ustaz lah call dia kata sebab dia malu. Apa? Tak malu apa? Jadi dia kejar saya tadi masa saya tadi lepas Sedara. Sarawak tu memang Sarawak. Dia dulu dia datang rumah saya tau, dia ketuk. Dia kata Ustaz ni nak buat Ustaz Ipin kan. Ustaz Ipin dah meninggal, dia kata tak ngajar Ustaz nanti Ustaz Ipin boleh tak? Dia sebut nama bapak partner saya. Selera lagi tu. Selera tu belah sana tu. Tapi dia nak tunggu dia call lah. Dia call boleh pergi. Tak betul lah. Cara bukan kita kata kita bagus. Tak beradab, Ustaz. Tak beradab. Kita pula mengata, saya boleh ajar orang. Ini salah lah. Tak beradab Bukan tak beradab. Saya cara pada saya salah. Kenapa salah? Saya tak boleh kata, saya boleh ajar. Saya tak pandai ajar orang. Mana saya pandai. Tapi kalau percaya kat saya datang lah. Itu je. Itu je cara dia. Bukan dia kata, aku pandai. Mana ada pandai. Bodoh kita ni. Kita, sebab tu, kita tidak menawarkan diri lah. Kita tak akan menawarkan diri lah gitu kan. Tapi kalau dia percaya kita datang. Sebab dulu kelas tu memang dah ada. Itu saya cakap dengan orang tadi. Biarlah dia call saya. Aku tak call lah. Dia tu malu orang Ustaz tu. Dia malu sebab dia dah lama tak start. Apa nak malu benda gini-gini. Nak malu apa? Kalau betul-betul lah ikhlas hati nak belajar Ustaz. Telefon lah. Saya pun malu nak call. Betul lah. Saya pun siapa nak call orang nak tawarkan diri. Saya bukan tuan guru. Saya cuma nak kongsi kalau nak. Kalau tak nak tak apa lah. Itulah. Jadi kalau tak tahu cara tanam pokok, nanti pokok rosak, kita tanam, kita ingatkan nampak hasil di akhirat, kita tengok pokok tu layu. Tak ada pahala. Kata Sayyidina Ali, engkau hilang barang di dunia sangat menyusahkan dirimu. Tetapi engkau hilang pahala di akhirat, lebih menyusahkan dirimu. Do you understand? Understand, Ustaz? Kau hilang barang kat dunia menyusahkan dirimu. Tapi kau hilang pahala kat akhirat, lebih menyusahkan dirimu. Kenapa hilang? Tengok tanam pokok. Tengok kat akhirat tak ada buah pokoknya. Kenapa tak ada buah? Dah rosak kat dunia tak sedar. Kenapa? Biar. Dah rosak kat dunia. Kenapa? Salah tanam. Mungkin pokok tak tumbuh. Kenapa? Syarat bantai, pukul bantai. Tak tahu apa. Ruko bersalah. Ini ruko tak ada otak maklina ni. Apa pun dia otak maklina. Apa nak. Pokok tak musnah. Jangan tidur, Ustaz. Tak tahu cakap jangan tidur. Tak tahu kata jangan tidur. Kau nak rosakkan pokok kau. Betul. Biasa kau kau tengok pokok kau tak ada. Kau ulang alik surau, pokok aku tanam banyak pokok, aku nak ambil kat akhirat. Pokok kau tak ada. Mana nak ada? Kau salah tanam pokok. Kau salah tahu baca. Kau tahu racun. Habis. Kau marah aku cakap jangan tidur. Aduh. Ustaz, boleh tak kita kata yang kita mendapatkan hasil di akhirat tu adalah buah daripada pokok tu? Boleh pokok lah. Buah daripada pokok tu Pokok tu dah boleh amal lah. Buah ni pokok tu dah boleh amal. Pokok tu dah boleh amal. Pokok amal, buah amal. Pokok apple, buah apple. Faham kan? Pokok amal, buah amal. Pokok apple, buah apple. Apa nak cakap apa tadi? Tak dengar. Pokok kena racun, Ustaz. Pokok kena racun dengan apa? Pokok kena racun dengan satu racun. Racun tu nama apa? Riak tadi lah, Ustaz. Riak satu hal. Tak amanah, Ustaz. Tak mana.
Pokok ni kena racun. Pokok ni juga kadang-kadang kena racun. Dengan racun yang tak nampak. Dia tak perasan pokok ni racun dia. Racun itu bernama jahil. Racun pada pokok juga. Paling takut, pokok ni tak ada tanah yang betul ditanam. Pokok ni tak ada asas tauhid. Kalimah nafi, kalimah isbat, tak erti apa benda. Pokok ni rupanya tak ada ruang nak tumbuh. Kenapa? Asas pokok ni tak boleh pakai. Tanah ni tak boleh pakai. Tak sesuai tanam pokok. Dia jaga tau. Dia jaga pokok ni Pokok ni yang ramai orang sangka pokok yang tumbuh pada diri dia. Dan sangka nanti ke akhirat nanti dia dapat ni, dia dapat tu, dia dapat ni, dia dapat tu. Rupanya tak dapat. Rupanya tak dapat. Dan dia tak tahu dia tak dapat. Oh, ini yang melukakan hati dia. Lepas tu menangis lah kat akhirat. Okey. Nampak tak? Kitab ni dia ada mutiara dekat dalam yang kita nak kena ambil lah. Kalau kita biasa baca kat rumah kan. Sungguh dunia ini tempat bercocok tanam. Tu je dapat. Tak faham kalau baca. Tak faham lah. Memang tak faham. Cara kasarnya boleh. Ni. Perosakan nasi luar. Apa nasi luar ni? Apa? Ada contoh apa nasi luar? Satu, kita kena betul-betul tanam. Dua, kita kena tugas kita. Satu, betul-betul tanam. Satu lagi, kita disuruh untuk apa? Berniaga. Mendapatkan keuntungan. Okay. Ni, berniaga ni. Okay. Wah. Ustaz? Minggu depan sambung. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Ni ni. Ini something very interesting. Itu kita tahu. Ni. Berniaga. Ni. Sini. 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 Apa tugas kita yang kedua dekat dunia ni? Ini berdua. Ini berdua lah. Ini berdua. Nombor satu tadi dah cerita. Ini nombor satu. Okay. Boleh nampak tak? The whole picture. Okay. Kita sambung lah minggu depan. Ustaz, maaf. Jumaat ni pagi KKR kitab Ibnu Qudamah ni. So sambung kat sana ke? Tak tahu sana. Sambung Jumaat ni. Ada tengok live tidak. Kalau tak tengok terlepas lah. Nanti belajar setengah. Ada orang KKR ke dalam ni? KKR, JKR. Ada angkat tangan? Saya tengok tak ada tadi. Ada orang JKR. Angkat tangan. Siapa tu? Ada orang JKR? Tak ada. Sebab saya nak kena sambung kat sana. Kalau dia tak tikul kat sini, bila pergi sana dia lost. Saya kena ulang. Tu saya nak ulang tu. Sebab kelas ni pun tak jalan mereka kan. Jadi sambungan dia kat sana. Tak apa, kita sambung nanti juga kat sana. Sambung kat sana lah. Okey, cukup lah. InsyaAllah kita jumpa. Sambung dekat berniaga bagi mendapat keuntungan. Tanda tu. InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah bila hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ampun maaf pasti banyak kekurangan. Wabillahi alam.
Assalamualaikum Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.